Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Balkis binti Muhammad Badri, Rokmut Tulab 054724. Hari ini saya akan bentangkan syarah hikam 5. Hukmu al-ijtihad fi al-madmuni wa tarkil al-matlubi. Maksudnya, hukum ijtihad bersungguh-sungguh terhadap sesuatu perkara yang telah terjamin dan hukum meninggalkan perkara yang ditentukan. Walamma kana al-inhimaku fil at-tadbiri wal ikhtiyari yadullu ala intimasi al-basirah wa tarkahuma aw fi'lahuma billahi yadullu ala tafhil al-basirah. Zakara alamatan ukhra azhara wa ashharu منهما على فتح البصيرة أو طمسها فقال اجتهادك فيما شين لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انتماس البصيرة منك. Kata Syekh Ibnu Ajibah, apabila seseorang itu tenggelam dalam keasyikan melakukan sesuatu, maka ia akan tenggelam dalam merasa usahanya sendiri, iaitu merasa usahanya sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Dan perasaan ini merupakan tanda pudarnya cahaya mata hatinya. Tetapi apabila tiada lagi perasaan bangga dengan usaha diri sendiri dan dia melakukan sesuatu kerana Allah, itu adalah tanda terangnya dan terbukanya mata hatinya. Terdapat satu lagi tanda yang jelas dan popular untuk menentukan sama ada mata hati seseorang itu terang ataupun buta. Dalam kalam yang kelima, yang bermaksud, kamu bersungguh-sungguh terhadap sesuatu perkara yang telah dijamin kepada kamu, yang pasti kamu akan perolehi. Sedangkan dalam masa yang sama, kamu cuai dan leka dalam melaksanakan apa yang dituntut kepada kamu. Ini adalah dalil yang jelas bahawa mata hati seseorang telah menjadi gelap dan buta. Al-ijtihadu fi syai'i istifraghu al-juhdi wa taqati fi talabihi. At-taksiri huwa at-tafritu wa tadyi'u. Al-basirah naziru al-qalbi. Al-basar naziru al-qalabi. Al-basiru la tara illa ma'ani wal-basaru la yara illa al-mahsusatu. Daripada penjelasan Syekh Ibnu Ajibah, ijtihad itu bermakna bersungguh-sungguh menuntut sesuatu dan berpenat lelah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seterusnya, at-taksiru bermaksud kita terleka, cuai dan abai dalam melakukan sesuatu perkara yang dituntut. Al-basirah iaitu satu sifat yang ada dalam hati, yakni pandangan mata hati. Al-basar pula adalah mata kasar yang hanya dapat melihat perkara yang zahir dan fizikal. Maknanya, al-basirah ni dia tidak melihat perkara yang zahir ataupun fizikal, tapi dia melihat perkara yang dalam, perkara yang ada makna sesuatu tu. Contohnya, apabila kita melihat sesuatu, contoh buku ni, kita melihat fizikalnya sahaja, petak. Tetapi mata hati kita yang mentafsir ini adalah kitab yang ada isi-isi yang boleh dibaca dan bermanfaat. Kemudian Syekh Ibnu Ajibah menyatakan bahawa apabila seseorang itu dikurniakan oleh Allah terang mata hatinya, Allah akan menjadikan hamba tersebut sibuk untuk berkhidmat kepada Allah pada zahir dan fizikalnya. Makna khidmat zahir adalah buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Inilah tanda bahawa Allah tu rasa kasih dan sayang kepada seseorang itu dan membawa seseorang itu ke jalan yang betul dan menjadikan terang mata hatinya. Batinnya pula, Allah akan memberikan rasa kasih dan sayang dalam diri seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda-tanda Allah ingin menjadikan mata hati seseorang itu terang dengan cahaya iman. Seterusnya, apabila wujud rasa kasih yang besar dalam diri seseorang dan banyak khidmat zahir yang dilakukan, maka semakin teranglah cahaya mata hatinya. Kata Syekh Ibnu Ajibah lagi, apabila zahir seseorang itu telah asyik dengan khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia beribadat untuk menjadi orang yang bertakwa dan hatinya semakin kasih kepada Allah. Oleh itu, hatinya dan perasaan kasih dan sayang kepada Allah akan menguasai pandangan mata zahirnya. Contohnya, apabila seseorang tu ada rasa kasih kepada manusia, pandangan mata zahir dia dapat dikuasai. Bila dia tengok benda lain pun, dia akan teringat pada seseorang tu. Ini kerana adanya perasaan kasih dan sayang dan kekuatan hubungan zahir dan batin dalam diri dia.
Contoh lain, bila kita ada rasa kasih kepada Allah ni, bila kita tengok apa-apa, kita akan teringat kepada Allah. Kita tengok orang yang kaya, yang baik, yang suka bersedekah, kita rasa macam, Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau yang maha pemurah, maha penyayang, yang memberi dia rezeki untuk share kepada orang lain. Sebaliknya, bila Allah tu menghendaki seseorang itu untuk mendapat khuzlan, iaitu tidak mendapat taufik ataupun hidayah, seseorang itu akan menjadi sesat dan jauh daripada rahmat Allah. Allah juga akan sibukkan dia untuk berkhidmat kepada manusia dan dunia semata-mata. Batinnya pula akan merasa kasih yang terlampau kepada makhluk kerana tiada rasa kasih dan sayang dan niat kerana Allah. Kemudian cahaya mata hatinya akan menjadi gelap dan buta. Kegelapan mata hati dia akan menguasai pandangan zahir dan fizikal. Kemudian mata zahir dan mata hatinya hanya akan nampak perkara yang zahir sahaja. Seterusnya, perbezaan Al-Basirah dan Al-Basar. Al-Basirah ni mata hati yang memahami satu perkara itu secara maknawi. Al-Basar pula adalah pandangan yang hanya melihat kepada ciptaan yang zahir dan fizikal sahaja. Al-Basirah ni fokus kepada makna kebesaran Allah dan Al-Basar fokus kepada perkara yang berunsur zahir dan fizikal. Al-Basar ni dia melihat kepada makna sifat Allah yang qadim dan Al-Basar melihat perkara yang hadis. Contoh Al-Basirah, apabila seorang hamba tu dapat melihat kebesaran Allah yang maha berkuasa dalam mencipta sekalian alam. Manakala Al-Basirah, apabila seorang itu dapat melihat kebesaran Allah dan hanya melihat terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah semata-mata. Seterusnya, kesan mata hati yang terang. Mata hati akan diterangi dengan cahaya makrifatullah, ada rasa kasih kepada Allah dan sentiasa ingat kepada Allah. Kesan mata hati yang gelap dan buta. Mata hati seseorang akan menguasai cahaya pandangan zahirnya dan ia akan membawa kepada kemurkaan Allah dan akan menjadikan seseorang itu alpa kepada Allah. Begitu juga ketika berijtihad bersungguh-sungguh, ia akan memberi kesan kepada seseorang, dia akan menjadi hanyut dan asyik dalam melakukan sesuatu yang diingini. Contohnya, apabila dia asyik untuk mencari rezeki dan duit, dia akan tenggelam dalam dunia dia yang sentiasa bekerja untuk mencari rezeki dan duit. Contoh lain, apabila seseorang itu asyik untuk mendapat keredaan Allah, dia akan tenggelam untuk mendapat redha Allah tu. Dia akan asyik melakukan ibadat dan sebagainya. Begitu juga kalau kita ni cuai pada tuntutan Allah, kita akan tinggal apa yang dituntut dan mata hati kita akan menjadi gelap sehingga buta dan akan membawa kepada kekufuran. Kata Syekh Ibnu Ajibah, kedudukan dunia dalam diri manusia ni hanyalah seperti sungai yang direntasi oleh Talut dalam kisah Raja Talut yang melawan Jalut, iaitu air sungai diambil hanyalah segelas sahaja, memadai untuk menghilangkan rasa dahaga. Kalau berlebihan, seseorang akan berasa penat dan berat untuk melakukan sesuatu, kemudian terus meninggalkannya. Begitu juga hal dunia. Kalau kita terlalu taksub melakukan sesuatu, kita cenderung untuk meninggalkan perkara-perkara lain, lagi-lagi perkara yang wajib yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.